Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, kilang sistem binaan berindustri IBS milik pihak Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA CTR Teknologi Sdn Bhd mampu mempercepatkan projek perumahan terutamanya kawasan luar bandar di Sarawak. Pemerintah Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Buapeng berkata, kilang IBS dengan nilai pelaburan kira-kira RM29 juta dapat mengeluarkan bahan komponen untuk membina rumah dan juga komponen-komponen yang lain. Manfaatnya ialah satu, ia precision dari sudut pembangunannya precise. Jadinya sedikit sebanyak boleh tidak akan memberikan kerosakan kepada rumah. Keduanya ialah tidak ada sisa yang begitu banyak, kena very clean. Dan ketiganya ialah kawasan perumahan dan juga electrification sudah dimasuk di dalam komponen tersebut. Jadi saya rasakan bahawa dengan adanya sistem IBS yang dilaksanakan oleh LCDA dengan CTR, kita dapat membangunkan rumah dengan lebih cepat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Kilang IBS LCDA CTR Teknologi Sdn Bhd di Kuching pada Selasa. Datuk Parti Tan Sri Abang Zuhari menambah, sistem IBS merupakan kaedah yang mesra alam, selaras dengan kehendak alam sekitar, sekaligus menghasilkan rumah yang berkualiti. Jelas beliau, satu projek perumahan campuran di Jalan Depo, Semariang dan skim pembesaran kampung luar bandar di Kabong dan Asajaya akan menggunakan sistem IBS tersebut. Dalam masa sama, Datuk Parti Tan Sri Abang Zuhari turut mencadangkan supaya kilang IBS berkenaan dibangunkan di kawasan pertengahan Sarawak supaya dapat membekalkan komponen ke kawasan utara. Jadi saya cadangkan supaya dibina juga kilang dengan Datuk Amang Tengah di kawasan pertengahan Sarawak supaya kita dapat membekalkan komponen kepada kawasan-kawasan utara, khususnya di Bah Lawas Miri ke Bintulu, dan kita tahu kita sedang membangunkan Jepak di Bintulu. Sudah tentu apabila kita membangunkan perkampungan baru di Jepak, kita akan menggunakan guna pakai sistem ini supaya rumahnya lebih tahan dan lebih cantik dan lebih baik. Okey. Hadir sama Timbalan Pemerintah Sarawak Datuk Amang Tengah Ali Hassan, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abah Hibni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dan div-div kenamaan lain. Terdahulu, Datuk Amang Awang Tengah dalam ucapan aluannya berkata LCDA CTR Teknologi Sdn Bhd LCTSB giat mempromosikan penggunaan sistem binaan berindustri IBS bagi pembangunan projek-projek hartanah di Sarawak. Menurut beliau, inisiatif ini selari dengan usaha-usaha kerajaan untuk merancangkan lagi pembinaan pembangunan projek-projek perumahan dan memenuhi permintaan terhadap rumah-rumah mampu milik di Sarawak. IBS menjadi pilihan berbanding kaedah konvensional dalam pembinaan sesebuah bangunan berdasarkan kepada faktor berikut. Pertama, tempoh penyiapan sesuatu bangunan itu lebih pendek. Kedua, kualitinya yang konsisten. Ketiga, mengurangkan penghasilan sisa kewangan. Keempat, mengoptimumkan penggunaan bahan binaan. Kelima, menyokong garis panduan kerajaan dalam mensasarkan pencapaian minimum 70% penggunaan IBS dalam kontrak kerajaan. Mana yang apa lah? Keenam, meningkatkan aspek keselamatan dan kebersihan di tapak binaan.
Ketujuh, mengurangkan impak cuaca yang menghalang kerja-kerja pembinaan dan mewujudkan peluang kerja berkepakaran. Tambah Datuk Amar Wang Tengah, kilang IBS itu juga dapat mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja-pekerja luar negara yang diperlukan untuk sektor IBS. LCTSB adalah syarikat berkaitan kerajaan GLC yang diwujudkan melalui kerjasama LCDA Real Estate Sdn Bhd, LRESB dan CTR Perfect Technology Sdn Bhd, CTR. LRESB pula adalah anak syarikat Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, manakala CTR adalah satu syarikat IBS terkemuka yang telah terlibat aktif dengan sektor IBS sejak 14 tahun lalu. LCTSB memiliki persijilan ISO 9001:2015 dan CIDB G7 dan ditubuhkan bertujuan untuk mempromosi dan mempertingkatkan penggunaan IBS bagi pembangunan projek-projek hartanah dalam kumpulan syarikat LCDA dan Negeri Sarawak. Laporan seterusnya, pemilik asal tanah yang telah tamat tempoh atau dikenali sebagai Jubilee Occupation Ticket JOT boleh memohon kepada pihak Jabatan Tanah dan Survey untuk membuat sukatan secara percuma termasuk pembayaran premium. Menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, perkara ini telah dipersetujui oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Abang Openg bagi memberi cara untuk membantu pemilik asal tanah tersebut atau waris untuk mengemaskini nama pemilik tanah tersebut. Yang amat berhormat Premier kita lepas dia nak tuai kenang selalu sedia menolong rakyat, sedia membantu rakyat, sedia mengikut jalan atur mengelantang menyenang rakyat. Adanya saya sudah setuju. Kalau tanah tu di dalam Seksyen 6 lalu dikelola sebagai native land. Lalu tentu dekat sukat, jadi disukat, sukat yang free, sudah surat talak, premium pun free, umur yang baru selama-lamanya, tukar dari 60 tahun, ikut dah tadi. Yang untung. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan cek pampasan tanah bagi projek jalan baru dari Rumah Panjang Maja ke Penurin dan jalan akses dari Jambu Kerampak ke Rantau Layang di Betong pada Selasa. Tambahnya, apa yang sedang diusahakan sebenarnya ialah untuk mempermudahkan proses pemilikan tanah kepada rakyat itu sendiri dan jauh sekali apa yang difitnah bahawa Kerajaan Sarawak ingin merampas tanah rakyat. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas memberitahu peruntukan sebanyak 1.8 juta ringgit bagi tujuan penyelenggaraan dan baik pulih pejabat residen bahagian Betong serta RM200,000 untuk pejabat daerah Betong bagi tujuan sama turut diluluskan yang akan dilaksanakan di bawah Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Pada majlis tersebut, Dato' Amar Douglas telah menyerahkan cek pampasan tanah bagi projek jalan baru dari Rumah Panjang Maja ke Penurin dengan jajaran projek ialah 5.2 km melalui 43 lot. Jumlah cek pampasan yang dikeluarkan adalah sebanyak 57 dengan 40 orang penerima. Membawa jumlah keseluruhan pampasan untuk projek jalan baru ini adalah sebanyak RM2,890,321.20. Selain itu, beliau turut menyerahkan cek pampasan tanah bagi projek jalan akses dari Jambu Kerampak ke Rantau Layang Betong dengan jumlah jajaran projek ialah 3.6 km melalui 21 lot tanah. Sebanyak 24 cek pampasan dikeluarkan dengan 19 orang penerima. Membawa jumlah keseluruhan bagi projek ini ialah sebanyak RM280,692.45. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Douglas Ugah berkata komuniti Bidayuh akan mengetuai jawatan kuasa kerja perayaan Gawai Dayak pada tahun ini. Ujarnya beliau akan berbincang dengan Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Zohari mengenai peruntukan untuk sambutan itu. Of the committee, kita memang dah bersusun bahawa 2022 Orang Ulu, 2023 Iban and 2024 Bidayuh. And the chairman is Dato' Sri Roland Sakah WN. As usual, I will bring your request to Premier for topping up. Maybe
Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Makan Malam Penghargaan Jawatankuasa Gawai Dayak 2023 di Kuching pada Selasa. Berucap dalam majlis yang sama, Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap pengerusi Jawatankuasa Kerja Perayaan Gawai Dayak 2023, Datuk Seri John C. Kitai berkata, beliau yakin bahawa komuniti Bidayuh berupaya untuk menganjurkan sambutan itu dengan jayanya. Maka sehubung dengan itu, saya mewakili seluruh komuniti Iban ingin mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan komuniti Bidayuh kita, dan saya yakin mereka berupaya untuk menganjurkan sambutan dengan jayanya. Dalam pada itu, beliau menyuruh agar semua agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO dapat memberikan kerjasama dalam penganjuran itu kelak. Selanjutnya, kerja pembinaan depoh rembus untuk kenderaan transit aliran autonomi ART di bawah projek sistem pengangkutan bandar Kuching Coach telah bermula semalam dan dijadualkan siap menjelang Disember 2025. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, depoh bernilai 260 juta ringgit dengan keluasan 54 ekar itu akan menempatkan 6 komponen utama, iaitu bengkel mekanikal, bengkel infrastruktur, pusat kawalan operasi OCC serta bangunan pentadbiran. Jelas beliau, ia juga menempatkan stesen pengisian semula hidrogen, ruang simpanan gerabak dan trek percubaan. Yeah, and we will monitor this project very closely, yeah? Because we have a very tight schedule, because all this facility must be completed before, even if the ART arrive, and if the facilities are not ready, then we cannot be operational. So it has to be completed together. You know? All the facilities must be ready, and of course our ART also must be ready by then. Yeah? Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa melihat tapak projek pembinaan bangunan utama depoh rembus Kota Semarahan pada Selasa. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Lee berkata pihaknya juga telah memberi maklum balas penambahbaikan kepada pihak pengeluar susulan fasa percubaan konsep prototip ART di Kota Semarahan sejak November lalu untuk meningkatkan nilai estetik reka bentuk gerabak kenderaan berkenaan. Selepas 3 bulan kita dalam masa percubaan ini, kita juga ada membuat cadangan untuk membasuhkan sedikit bentuknya dan selain itu semua sudah disampaikan kepada manufacturer. Okay. Difahamkan kenderaan ART pertama milik Sarawak bakal tiba dalam suku ketiga tahun ini. Sebelum ini, Premier Sarawak Datuk Patiri Abang Zuhari memaklumkan bahawa Sarawak telah menempah 38 unit gerabak ART untuk merealisasikan projek transformasi pengangkutan hijau berkenaan. Masih dengan perkembangan di Kuching, One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substan MIDS Sarawak telah mencatat peningkatan dalam jumlah tangkapan dan nilai dadah yang dirampas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu sepanjang Januari 2023 sehingga Disember 2023, sebanyak 7,841 operasi penguatkuasaan telah dilaksanakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak JSJN, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sarawak. Dan daripada penguatkuasaan itu tangkapan dibuat, ya. So 11,470. This is from all our agencies. Dan yang ada kaitan dengan pengedaran dadah dan substance 564 yang memiliki, they are using it, memiliki dadah dan substance not under kategori mengedar tapi memiliki. So 2,066. Dan yang disaring positif urine 8,840. Ini termasuk pelajar sekolah. But we are very glad to receive a report today untuk pelajar sekolah kita dari segi bilangan yang disaring positif urine sudah banyak berkurangan. Beliau berkata demikian semasa sidang media mesyuarat One Stop Committee menangani masalah dadah dan substan MIDS di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Selasa. Datuk Seri Fatimah menambah, Sarawak mempunyai jumlah One Stop Center for Addiction
OSCA yang paling banyak di Malaysia. Katanya ini adalah untuk meningkatkan lagi akses kepada rawatan penagihan dan pemulihan penyalahgunaan dadah dan substans. Selain itu, katanya Kerajaan Sarawak akan terus menyokong usaha ini menerusi penambahan bilangan pusat dan perkhidmatan OSCA di klinik-klinik kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak daripada 20 buah yang sedia ada. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki turun meninjau raktai Hari Perkhidmatan Awam HPA 2024 pada Selasa bagi memastikan kelancaran majlis itu kelak. HPA 2024 akan diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Rabu dan akan dirasmikan oleh Primer Sarawak Datuk Patinggi Abang Zohari. Majlis itu turut akan menyaksikan pelancaran Buletin Perkhidmatan Awam Sarawak oleh Primer Sarawak serta penganugerahan sijil MSISO 9001-2015 Pentadbiran Bahagian Sarawak, penyampaian anugerah kualiti perkhidmatan awam Sarawak AKPANS dan penyampaian anugerah pegawai contoh Hari Perkhidmatan Awam Sarawak. Hari sama pada raptai tersebut, Pengarah Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak AKPANS, Hamdan Syarbini, Pengarah Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Sharifah Rohana Datu Wan Alwi dan Pengarah Unit Transformasi dan Inovasi Sarawak Supri Awang Said. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS dan Sarawak.jfnY dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan paparan Majlis Pelancaran Kilang IBS LCDA CTR Teknologi Sdn Bhd di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat Sarawak UKAS.